الحدث للرسل لأمر وهي شهدة النبي يفتهم قولي آمين يا رب. Okey, amin ya rabbal alamin. Okey, yang saya nak tahu siapa yang tak ada buku teks sekarang. Tidak lagi Ryan. Farah Amani ada tak buku teks? Okey, Farah. Itu saja, lain semua ada. Okey. Okey, hari ni sebenarnya Ustazah nak buat ulang kaji untuk tajuk minggu lepas. Okey. Nak buat soal jawab tajuk minggu lepas Okay, ingat lagi tak? Minggu lepas kita belajar apa? Tajuk apa? Apakah tajuk yang kita belajar minggu lepas? Sifat Allah As-Sama. Sifat Allah As-Sama. Okey. Sama, okey. Apa maksud sama? Allah Maha mendengar. Okey, Allah Maha mendengar. Allah Maha mendengar. Okey, Farah Amani. Mic problem Farah. Kalau mic problem boleh chat Kemudian apa hukum kita beriman kepada sifat Allah sama? Wajib. Selain Widat. Yang Widat je yang belajar seorang. Selain Widat. Okey, selain Widat, siapa boleh jawab? Jawab apa? Hukum? Jawab apa? Dengar tak saya dengar cakap tadi Raya? Saya tak dengar sangat. Mic, tak okey ke speaker? Speaker problem ke macam mana? Ke suara Ustazah yang perlahan? Dia sekat-sekat. Oh, sekat-sekat. Apa hukum kita beriman kepada nama Allah sama? Wajib. Okey. Wajib. Apa maksud wajib? Kalau buat dapat dosa, kalau tak buat dapat kan? Kalau buat dapat pahala, kalau tak buat dapat dosa. Okey. Kalau buat dapat pahala, kalau tak buat dapat dosa. Bermaksud kalau 100% kita yakin 100% kita yakin bahawa Allah itu bersifat mendengar. Allah Maha mendengar. Jadi dapat pahala. Kalau kita tidak percaya, sama ada kepercayaan kita tu 50% ataupun 70% ataupun 90% ke, kita dah dapat dosa. Okey? Sebab apa? Sebab wajib. Hukumnya adalah wajib. Okey. Apakah dalil, sama ada dalil nakli ataupun dalil akli bahawa Allah tu Maha mendengar? Pendek je dia punya ayat. Allah Sami'ul Alim. Wallahu Sami'un Alim. Apa maksud Allahu Sami'un Alim? Dan ingatlah Allah sentiasa mendengar lagi sentiasa mengetahui. Dan ingatlah bahawa Allah tu sentiasa Maha mendengar dan Maha mengetahui. Okey? Kemudian boleh tak seorang berikan satu contoh ataupun satu keadaan bahawa Allah itu Maha mendengar? Berikan satu contoh. Apa tadi Ustazah? Berikan satu contoh bahawa Allah itu Maha mendengar. Kan Allah tu Maha mendengar, sama ada kita bercakap secara kuat ataupun secara bisikan, Perlahan. bisikan hati ataupun lintasan hati kita. Allah boleh mendengar. Beri satu contoh. Tidak memerlukan deria atau alat. Allah tidak memerlukan deria atau
atau alat untuk mendengar. Okey, bila kita tahu Danisha mute. Daisha mute sebab suara Ustazah jadi double kan? Saya seorang yang dengar suara Ustazah double. Saya pun dengar. Okey. Apa tadi saya cakap? Lupa pula. Saya cakap apa tadi Las? Tidak memerlukan diri atau alat tu. Okey. Kalau contoh kalau kita berdoa kan, perlu tak kita berdoa secara kuat? Tak. Sebab apa? Sebab Allah Maha mendengar daripada dia kuat ataupun dalam hati. Sebab Allah mendengar kalau kita berdoa secara lintasan hati ataupun kita berdoa, contohlah seorang ibu semua ada ibu kan masing-masing. Ibu kamu walaupun dia tak berniat pun untuk berdoa, tak niat pun. Dia cuma, ibu kita cuma cakap macam dalam lintasan hati. Contoh apa ya? Contoh Ryan Mikael. Contoh mak dia kat tempat kerja kan. Anak aku buat apa lah ni? Tante anak aku tengah main. Itu macam doa juga. Okay. Ataupun tengok memang betul-betul anak dia ni. Sebab dia seolah bila cakap macam tu, bila cakap tante Ryan Mikael tengah main game. Tengok memang dia main game kat rumah. Itu doa. Sebab doa ibu ni sangat mustajab. Sangat mustajab. Mustajab ni maksudnya apa? Allah terus makbulkan doa ibu. Saya pernah sebut sebelum ni kan. Tidak ada penghadang di antara doa ibu dengan Allah. Tak kisahlah ibu tu seorang yang solat ke yang tak solat ke sama. Okey, sebab ibu ni dia punya kelebihan dia kat situ. Okey. Itulah contoh dia. Dan contoh yang lain, berikan contoh yang lain pula. Zana Adam Roslan. Ustazah, tadi belajar apa? Saya ditanda sekejap tadi. Tadi tak, kita buat ulang kaji supaya kita semua boleh ingat tajuk sama. Minggu lepas Ustazah terangkan secara keseluruhan kan. Ustazah tersekat. Yang lain macam mana? Sama ke? Ustazah cakap sekat-sekat. Saya tak dengar. Saya okey. Saya sekat sikit. Sekat sikit. Oh sama. Saya baru masuk. Tak. Saya okey je. Okey. Ashman? Ya. Ashman okey? Sama Saya Iqbal. okey tapi saya baru masuk. Ya ke? Kejap Yang okey Widat Siapa Saya yang okey. tak okey ni Saya Lain okey. Ustazah ke? Ustazah pun confused. Saya okey je. Okey je. Danisha okey. Saadah okey. Jadi yang tersekat Saya ni. Saya je. Okey. Kejap. Yang tak okey tu tersekat banyak ke tersekat sikit je? Sikit-sikit tapi boleh dengar lah. Boleh faham lah. Ustazah cakap boleh faham lah. Okey. Sikit je. Jadi boleh teruskan Kalau sekat banyak tu tak boleh dengar langsung apa benda Ustazah cakap tak faham apa-apa. Macam tu susah lah Ustazah nak terangkan. Okey, kali ini Ustazah nak supaya kita semua boleh apa yang kita belajar, tajuk samak ni kita boleh praktikkan dalam kita punya kehidupan seharian. Okey? Ustazah bagi satu contoh masalah. Contohnya Widat dengan Danisha. Contoh ni contoh. Widat dengan Danisha fitnah Saadah. Fitnah Saadah apa sepanjang kat rumah dia tak solat. Contohlah. Dia kena bisik-bisik, kau tahu tak Saadah kan kat rumah dia mana ada solat pun kat rumah. Cakap macam tu. Fitnah, dia tak tahu betul ke tak apa dia cakap tu. Okey, jadi apa hukum?
Dosa lah. Okey, dosa kecil ke dosa besar? Besar. Dosa Besar. Ha? Dosa? Besar. Dosa besar. Sebab apa dosa besar? Sebab dia fitnah. Sebab dia fitnah. Okey, jawapan yang lain? Kamu dah belajar tahun 5 kan? Cuba ingat balik. Sebab apa dikategorikan memfitnah tu adalah dosa besar? Ingat lagi tak? Siapa boleh jawab? Sebab apa fitnah dikategorikan dalam dosa besar, bukan dosa kecil? Sebab apa? Tak ingat lah Siapa yang ingat? Boleh kongsi tak dengan kawan lain? Penat Ustazah menegang tahun lepas, tak ingat. Cepat. Siapa ingat tak? Sebab fitnah lebih kejam daripada membunuh. Okey, betul lah Madi. Selain tu, dia ada dalam maksud dosa besar. Jawapan dia ada dalam maksud dosa besar. Kalau awak semua ingat, kita belajar tahun 5, maksud dosa besar dan maksud dosa kecil. Maksud dosa besar tu ada jawapan dia sebab apa fitnah tu dikategorikan dalam dosa besar. Siapa boleh ingat? Ada yang ingat? Tak ada. Seorang pun tak ingat. Boleh cuba. Kalau salah tak apa. Zul tak boleh nak cuba awak pun. Dekat online. Okey, siapa? Zul sebut nama lah, Suhaib. Suhaib. Suhaib sekat tadi Siapa yang? Danisha lah. Danisha. Cuba Danisha. Sebab apa Danisha? Sebab macam dia tu tak betul lah sebab dia akan berlarikan. Lepas tu rabangnya tu buat korang benci lah. Betul. Dia akan berlarikan. Ustazah nak jawapan Dia Iris. Cuba dia. Sebab apa? Tadi Farah Amani kata dia sikit lagi Farah Amani tu. Dia lebih besar daripada membunuh kan. Ada dalam ayat Quran. Betul tak? Fitnah lebih buruk daripada membunuh. Okey, dia. Jawapan Farah Amani tu sipi je tadi. Dia ada clue dia Farah Amani dah sebut. Jawapan yang sebenar tu ada dekat Farah Amani sebut tadi. Dia. Dia, dengar tak? Tak ada idea. Tak ada idea. Respon lah, jangan diam je. Tak ada idea. Siapa ada idea? Dekat tengah hari ni. Kamu lapar ke? Tak lapar. Dah lapar ke dekat tengah hari kan? Kau M. Zidan. Tak, saya ada idea. Saya tak tahu lah betul ke tak. Cuba Ashman. Betul sebab dia mengumpat pasal orang. Itulah. Dia mengumpat pasal orang sebab dia tak tahu pasal tu tapi dia mengumpat je. Dia tuduh macam tu. Kalau tuduh tu bukan panggil mengumpat tu Ashman, tu fitnah. Fitnah Kalau kita sebut keburukan orang lain tapi dia tak tahu betul ke tidak benda tu fitnah. Tapi kalau dia cakap keburukan orang lain dan keburukan yang dia sebut tu betul, maksudnya mengumpat. Kalau keburukan tu tak betul, kita panggil fitnah. Okay, faham kelas? Faham. Sebab dia jaga kain orang, macam tu betul ke? Jaga tepi kain orang. Okay. Betul boleh diterima. Okay. Ada jawapan yang lebih tepat. Lagi selain tu? Ustazah nak siapa lagi cuba? Siapa yang ada ni? Iqbal. Cuba Iqbal. Semua onkan video lah. Kenapa menyorok muka ni? Kan Ustazah sorok pula muka Ustazah kan? Kamu 15 orang.
Berapa meter tu Besar rambut sangat. Ashman? Ashman asal awak tak gunting rambut Ashman? Aduh. Mak saya cakap ni, gunting rambut tutup. Okey, tak apa. Okey, yang lain. Saya ada lagi satu idea. Saya tak cuba. tahu, saya tak mandi lagi. Sebab Apa? dia mengumpat pasal keburukan orang. Mengumpat pasal keburukan orang. Lepas tu? Kena kamu jelaskan lagi supaya semua faham. Aduh. Saya tahu tu je apa yang saya nak cakap tadi. Okey. Yang lain? Banyak betul lagi. Bagus respon. Sebab rambut besar punya idea banyak. Okey. Yang lain? Iman Darwish? Iman Darwish buat apa? Tolong fokus kelas Ustazah. Boleh ikat rambut tu Ashman. Siapa? Iman. Iman, cepat. Letaklah minyak. Aduh, Ashman ni. Siapa? Minyak arsik salah. Apa Okey. lagi? Iman. Iman. Okay, cuba Iman. Zul nak awak berfikir. Tengah hari ni kan, Zul tak boleh nak tegang, nanti awak mengantuk. Setiap cakap dari kerja. Buat Iman. Apa contoh? Apa contoh pula tadi? Apa nama? Kenapa? Kenapa memfitnah tu dikategorikan dalam dosa besar, bukannya dosa kecil? Sebab apa? Tak dapat juga. Okay, last saya bagi seorang last cuba. Siapa ya? Saadah? Sebab kita tak. Suhail cakap, saya cakap, aku tu tak cakap, aku tu cakap macam tu itu macam, itu memang sekat betul tu Suhail. Sekat banyak bukan sekat sikit. Tak apalah, Suhail awak join je tak apa, Ustazah ambil kehadiran, nanti Ustazah share Ustazah punya ni rakaman kat YouTube, dia boleh buka. Tapi tak apa, stay je kat sini, masih dapat pahala join majlis ilmu. Okey, Saadah teruskan. Apa dia? Sebab kita memburukkan. Memburukkan orang lain. Ha. Boleh dia terima? Okey kelas, jawapan yang tepat adalah tadi Farah Amani ada kongsikan memfitnah lebih apa tadi dia cakap? Farah cakap tadi sekejap. Fitnah lebih buruk daripada, lebih kejam dari membunuh. Farah cakap. Okey, al-fitnatu asyaddu minal qatli. Okey. Jadi kelas, Farah ambil ayat ni daripada Quran ke hadis kelas? Daripada Quran kan. Jadi dosa besar adalah apa-apa dosa yang Allah sebut jelas dalam Al-Quran. Allah sebut jelas dalam Al-Quran, perbuatan tersebut adalah berdosa, adalah salah. Contoh Allah kata asyaddu. Asyaddu tu bermaksud lebih buruk daripada membunuh. Ataupun dosa besar telah ditentukan hukuman dia di dunia ataupun di akhirat. Contohnya apa? Mencuri. Kalau mencuri apa hukuman dekat dunia? Masuk lokap di penjara. Di penjara. Kalau fitnah, ada tak hukuman dekat dunia? Tak ada. Ada tak? Ada. Fitnah ada hukuman? Ada. Ada hukuman kita fitnah. Ada hukuman dekat dunia. Sebab dia memfitnah. Ada. Lagi apa dosa besar yang ada hukuman dekat dunia akhirat? Cuba bagi contoh. Selain mencuri, selain fitnah, lagi apa?
mendera haiwan ada tak? Kena penjara, mendera haiwan, kena denda, ada tak? Ada ya? Tak pasti. Ada? Oh ada, okey. Cuba share Farah, apa dia contoh yang telah berlaku? Sayang yang ketinggalan. Didera haiwan apa yang telah disabitkan kat Malaysia? Masukkan kucing dalam apa tu yang usus. Oh, okey. Contohnya adalah membunuh kucing ataupun contoh dia bunuh haiwan yang kalau bunuh tu tahulah, kalau dera tak pastilah. Dera ada ya? Kalau bunuh contoh dia bunuh haiwan yang sedang haiwan yang pupus kan? Haiwan yang semakin pupus. Contohnya apa dia? Contoh harimau, contoh singa, yang orang bunuh monyet pasal babi sayang. Ustazah pun ada kot. Sudah terlepas ni. Nanti kalau ni siapa tu, Farah boleh share berita tu Ustazah tak pasti. Ustazah tahu ada hukuman bagi siapa yang bunuh haiwan yang semakin pupus. Contohnya masuk berita baru ni dia bunuh apa harimau. Harimau ke singa macam tu. Itu memang ada hukuman di dunia. Okey? Okey, selain tu apa? Selain tu apa dosa besar? Fikri kata sarkas. Sarkas, maksudnya apa tu? Oh yang clown-clown tu. Maksudnya apa tu siapa? Fikri. Tapi yang tu dia latih. Sarkas tu dia melatih haiwan tu. Saya tak faham maksud apa. Bagus Farah, berzina. Berzina pun ada hukuman dekat dunia dan juga akhirat. Okey, lagi apa? Nampak masuk sebab ada kelas. Ada kelas? Kelab. Kelab malam. Kelab malam tu apa yang berdosa kat situ masuk kelab malam? Sebab dia kebanyakannya adalah dia minum arak, lagi apa? Isap dadah. Okey. Dosa mata. Gelek. Itu TikTok. Itu apa TikTok? Kalau ada TikTok tak digalakkan sangat. Sebab dosa mata dosa mata dosa kecil ke dosa besar dosa mata? Dosa mata. Dosa kecil yang membawa kepada dosa besar. Okey, dosa kecil yang membawa kepada dosa besar. Okey, disebabkan dosa mata kita boleh melakukan ataupun melakukan zina. Zina mata lah, seperti kita tengok orang yang tidak menutup aurat, itu adalah zina mata. Okey. Okey, soalan seterusnya berkaitan tajuk samak bagi yang baru masuk. Anis kenapa masuk lambat Anis? Selalu awal ada jadi lambat. Tak perasan ada kelas hari ni. Tak perasan. Ustazah pelik apa pasal 11 orang macam awal tadi. Aduh. Orang biasa masuk tak masuk. Okey, siapa lagi? Apa lagi soalan Ustazah? Okey, soalan seterusnya. Apakah kesan sekiranya kita percaya kepada Allah bersifat mendengar? Apa kesan kepada diri kita? Yang basic dapat pahala. Okey, selain tu kalau ada bunyi abaikan anak Ustazah nanti seorang tak boleh nak Ustazah tak boleh nak mute nak buat macam mana. Lagi selain dapat pahala, apa kesan kalau kita beriman kepada sifat Allah yang maha mendengar? Apa kesan yang kita akan dapat dalam diri kita kalau kita praktikkan dalam kehidupan seharian kita?
Bila sudah terang macam tu, awak boleh bayangkan tak diri awak sendiri. Kalau contohnya, contoh Ustazah sendiri. Ustazah percaya, kalau Ustazah percaya 100% bahawa Allah itu maha mendengar, Ustazah akan jaga diri Ustazah supaya tidak mengumpat tentang hal orang lain. Kalau saya percaya bahawa Allah betul-betul 100% maha mendengar apa yang kita cakap, apa yang kita bisikkan, Ustazah akan sentiasa berzikir walaupun tidak menggunakan lidah. Kita diam tu kan, diam-diam daripada kita diam tak fikir apa-apa, fikiran kosong, baik kita zikir, istighfar ke sebab kita banyak dosa kan. Itu Ustazah. Jadi kalau kamu sendiri apa? Boleh faham tak? Kalau kamu sendiri, apa kesan kepada diri awak? Apa yang awak akan buat kalau awak tahu Allah itu maha mendengar? Allah tu mendengar apa je yang berlaku kat diri awak. Okay, Saadah? Tak buat lagi dah. Yang cakap benda buruk tu tak buat lagi dah. Tak buat lagi. Apa dia tanya? Okey, bagus Saadah, tak buat lagi perkara buruk. Perkara buruk yang kita biasa, kadang-kadang kita jenis orang yang asal jumpa orang mesti nak je cerita pasal hal orang lain. Dia tak sedar pun dia tengah membawang sebab dia dah terbiasa. Contohlah, Ustazah bila jumpa Widat mesti nak je cerita pasal Danisha. Kalau tak cerita pasal Danisha memang setak press je. Dia ada jenis macam tu ada. Jadi kadang-kadang dia tak perasan pun yang dia buat macam tu sebab dia dah terbiasa. Mungkin tak ada orang ingatkan dia ke, tak tahulah kan. Kemungkinan biasa macam tak ada orang yang ingatkan dia, tak ada orang yang nasihatkan dia. Contoh. Okay. Dia cakap apa tadi? Kalau scam dosa ke? Dosa lah. Sebab apa scam dosa kelas? Ambil duit haram. Ambil duit haram. Ambil duit haram apa kesan dia kepada contoh? Contohnya ayah kita kerja sebagai seorang scammer. Nauzubillah. Contohlah. Lepas tu duit beribu-ribu yang dia dapat tu berjuta, ada sampai berjuta kalau dia berjaya menipu orang berjuta. Lepas tu pula digunakan duit tu untuk pergi umrah, pergi haji, boleh ke? Beli makanan pula, ya Allah. Tak boleh. Tak boleh. Kalau kita menggunakan duit yang tak halal, tak boleh, tak sah. Hukumnya tidak sah untuk kita bersedekah ke, melalukan ibadat, tak boleh. Tidak boleh. Dalam Islam dia ada satu kaedah fiqh kita panggil apa ya? Tujuan tu tidak menghalalkan cara. Pernah dengar tak? Apapun tujuan kita, contoh tujuan kita baik, tujuan kita nak bersedekah, nak tolong orang, tapi cara kita tu secara haram, tu tak boleh. Itu bermaksud tujuan tu tidak menghalalkan cara. Cara kita nak dapatkan duit untuk bersedekah tu tak boleh. Itu tidak dikira, tak boleh. Okay? Jadi beli makanan pula, Iqbal cakap, lagilah jadi darah daging. Okay, sangat bahaya. Dia akan menghasilkan seorang hamba Allah yang tak baik lah kalau kita makan duit haram. Okay? Jelas tak? Okay, apa lagi kesan yang lain? Siapa yang belum bercakap? Qaim? Qaim, boleh kongsi tak dengar suara? Siapa yang masuk dengar suara? Ya. Qaim, cuba bagi kesan yang lain apa dia? Allah bersifat maha mendengar. Boleh. So jauh je dengar suara Qaim. Kuat sikit Qaim. Boleh dengar bisikan. Kan Ustazah nak awak bagi tahu kesan kepada diri kita, kepada diri Qaim sendiri. Kalau Qaim tahu Allah ni maha mendengar, apa yang Qaim nak lakukan?
Nah, kau M. Ada idea? Tak ada. Anis Alisha. Saya takkan mencarut. Okey. Saya tidak akan mencarut. Okey, bagus Anis. Saya tidak akan mencarut sama ada carutan kita secara jelas ataupun dalam hati. Contoh, kita marah sangat tengok siapa Ashman. Geram dia tengok Ashman ni dia apa contohlah. Dia apa-apa je lah. Lepas tu kita mencarut dalam hati. Tu dikira juga walaupun dalam hati kena cepat-cepat istighfar. Okey, yang lain? Adam. Alif Amirul. Okey, Alif baru sembuh COVID kan? Alif okey ke? Ya, okey. Dah sihat ke? Saya negatif. Oh, baru ni yang awak kuarantin tu bukan positif Keluarga saya positif. Awak seorang je negatif? Dengan sepupu. Oh, pelik Keluarga positif, awak seorang sepupu negatif Okey, lah. Izin Allah. Okey, Alif. Awak sebelum ni dengar tak rakaman Syazah ngajar tajuk samak? Belum. Belum, okey. Jadi faham tak tajuk samak ni? Dah ulang kaji belum? Ada buku ke apa? Belum. Belum. Okey. Jadi, kita tanya orang lain dululah. Moselhi. Okey, Moselhi. Moselhi ada? Yes. Okey, Moselhi. Apa dia kesan? Kejap Okey. Semua tak dapat tajuk. Okey, sambil-sambil saya nak select sekejap. Okey, Moselhi, cepat. Tak ada idea ke? Tak ada. Apa-apa je yang tak ada. Alia Farisha. Tak dengar suara Alia lagi. Alia Farisha. Lepas ni Nur Alia pula. Okay, Alia Farisha ada kan? Okay, Alia. Okay, Alia Farisha. Okay, sebutkan kat sini siapa yang boleh tolong baca kesan kat sini Ada dekat sebelah share screen ni. Okay, siapa lagi? Bacakan Widat kesan. Menjaga pertuturan dan bisikan hati, sentiasa berdoa memohon pertolongan Allah, menjadikan bacaan Al-Quran dan zikir sebagai amalan,
menjauhi maksiat lidah seperti mengeluarkan perkataan yang kotor dan kesat serta mengumpat. Hidup diberkati Allah. Okey. Ini semua kesan menjaga kita punya pertuturan dan bisikan hati. Kemudian sentiasa berdoa. Kita mohon pertolongan Allah. Kemudian menjadikan bacaan Al-Quran dan zikir sebagai amalan. Dan menjauhi maksiat lidah seperti mengeluarkan perkataan yang kotor dan kesat serta mengumpat, dan akhirnya hidup akan diberkati oleh Allah. Okey? Okey, seterusnya kamu ada sekarang ni buku tulis tak? Tolong sediakan sekarang buku tulis. Ada. Okey, tulis hari dan hari ni. Okey. Ustazah, hari Ya. tu Ustazah cakap buku tulis, Ustazah pakai Al-Quran dalam Zoom. Okey, boleh guna buku Jawi. Oh, okey. Mana nak sekarang? Okay. Boleh ambil buku Jawi? Ini cuma Ustazah, saya guna buku adik saya. Siapa tu? Ada on bos. Dia bawa bulu-bulu.